افتقار الشيء. ومعنى افتقار الشيء إلى المحل أو وجوده فيه اتصاف ذلك المحل به. sama saja atas tadi, sama. Wa makna istighnaihi. ومعنى استغناؤه عن المحل. Wa makna istighnaihi. ومعنى استغنائه عن المحل أن يكون في نفسه ذاتا موصوفا بالصفات لا sifatan. Ya, makna apa, terkayanya iaitu daripada mahal. Maknanya ayyakuna fi nafsihi zatan mausufan bisifat. Maknanya dia itu yang disifati oleh sifat. Dia bukan sifat, tetapi dia itu zat yang disifati oleh sifat. Itu maknanya dia terkaya daripada mahal, iaitu zat. Wa makna افتقار الشيء إلى المخصص أن يكون حادثا محتاجا إلى فاعل يخصصه بالوجود بدلا من العدم الذي كان عليه. Dan makna iftikarnya sesuatu itu kepada mukhassis, maknanya adalah dia itu baharu yang berhajat kepada fa'il, yang mengkhususkan fa'il itu akan dia, iaitu akan syai' itu bil wujud. Jadi fa'il menentukan kepada syai' itu dengan wujud, badalan anil adam alladhi kana alaih, yang mana perkara itu, hadis itu asalnya dia itu adam, kemudian Allah ataupun mukhassis fa'il menentukan dia itu wujud. Aywa. فإذا عرفت هذا اتضح لك ما ذكرناه في الأصل أن ذات مولانا جل وعز غني عن المحل والمخصص. Apabila engkau mengetahui ini, jelaslah bagi engkau apa yang telah kita sebutkan fil asli, anna zata maulana tabaraka wa ta'ala, bahawasanya zat Allah Ta'ala itu ghaniyun anil mahalli wal mukhassis. Amma ghinahu jalla wa ala anil mahalli, adapun terkayanya Allah Ta'ala itu daripada mahal. Tapi sekarang ni istidlal. Apa dalil? Bagaimana kita nak istidlal bahawa Allah Ta'ala itu, dia itu ghaniyun anil mahal wa ghaniyun anil mukhassis? Cik. فلأنه ذات موصوف بالصفات العلية. Maka kerana Allah Ta'ala itu dia adalah zat yang disifati dengan beberapa sifat yang maha tinggi. Walaysa bisifatin, dia itu bukan sifat tapi dia zat. Idh law kana sifatan, kerana kalau Allah itu sifat, aywa, lastahala an yattasifa bisifat alwujudiyyah, niscaya mustahil dia itu bersifat dengan sifat-sifat wujudiyah. Kerana as-sifatu la tattasifu bisifatil ma'ani. Ya. As-sifatu la tattasifu bisifatil ma'ani. Sifat ma'ani ay sifatul wujudiyah. Sifatul wujudiyah. Baik. Wahiyya sifatul ma'ani. Kerana kalau Allah sifat, maka dia tak boleh bersifat dengan sifat. Kenapa? Syuf. Dalam kita mempelajari ilmu ini, kita bagaimana ya? Dia bukan kita menghafal kaedah, bukan kita menghafal matan semata-mata. Ya, hafal matan guna kaedah, hafal matan guna kaedah tak? Ya. Kalau macam tu, saya kira lemahlah kita ni. Ya, lemah. Ya, tak kuat. Ya. Yang importantnya, kita tahu apa elah kepada kaedah ini. Ya. Apa istidlalnya para mutakallimin terhadap kaedah ini. Ya. Bukan dia sekadar, oh kita ada kaedah, kita guna kaedah letak sini, kita guna kaedah letak sini. Tak. Ya, ini bukan ilmu menghafaz, ya. Hafal kaedah guna hafal. Tak, ya. Kalau macam tu fadhi ni, ya, tak ada apa. Aywa, wahiyya sifatul ma'ani. Wahiyya sifatul ma'ani. Iaitu sifat ma'ani. Sifat wujudiyah itu di situ ialah sifat ma'ani. Ya, sifat ma'ani ada 7 yang wajib kita pelajari, iaitu apa? Hayat, sama', basar, kalam, qudrah, iradat, ilmu. Sifatul ma'ani.
Aywa. صفات المعاني وبلوازمهما وهي الصفات المعنوية. Dan lawazim kepada sifat ma'ni iaitu sifat maknawiyah, kerana maknawiyah itu ya nisbiyah. Ya nisbiyah yang dinisbahkan kepada ma'ani. Maka dia tak dapat tidak, dia mesti melazimi kepada sifat ma'ani. Kaifa? كيف والبرهان القطعي دل على وجوب اتصاف مولانا جل وعز بصفات المعاني وهي. Bagaimana iaitu, padahal burhan al-qat'i itu dalil-dalil yang qat'i itu menunjukkan bahawasanya wajib bersifatnya Allah Ta'ala itu dengan sifat-sifat ma'ani, iaitu qudrah, iradat, ilmun, hayat, sama', basar, kalam, wa bilawazimiha, dan lawazim kepada sifat-sifat tersebut iaitu kaunuhu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an wa basiran wa mutakalliman. Aywa, wa dalilu. ودليله وهي كونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما. ودليل استحالة اتصاف الصفة. Dan dalil mustahilnya bersifatnya sifat dengan sifat-sifat wujudiyah. Maknanya sifat dia tak boleh bersifat dengan sifat wujudiyah. Kenapa? Kerana sifat ini dia tak kuat. Dia bukan seperti zat ya. Kalau zat dia boleh bersifat dengan sifat wujudiyah. Tetapi kalau sifat dia tak boleh bersifat dengan wujudiyah, melainkan dia kena bersifat dengan sesuatu sifat yang lebih rendah martabat daripada dia. Ya. Saya dah jelaskan belum? Asya' ada 4 tu. Dah kan? Awal belum Saya tak ingat. Al-asya'u arba'atun. Belum Mawjudat wa ma'dumat, amrun i'tibari dengan ahwal tu. Belum? Baik. Okey, seorang padam. Tolong padam. Al-asya'u arba'atun. Yang pertama, mawjudat. Yang kedua, ahwal. Yang ketiga, umurun i'tibariyah. Yang keempat, ma'dumat. Tengok zat. Sekarang ni kita ada zat dan kita ada sifat. Zat di sini level dia. Ini zat. Maknanya zat ini daripada perkara yang mawjudat. Ini saya susun ikut level ikut martabat. Jadi al-asya', apa saja perkara dalam dunia ni. Kita tengoklah apa saja. Kitab, kapet, pen, whiteboard, lampu, cahaya, harakah, sukun, abiyat, azraq,
ahmar, tul dan sebagainya. Dia tak terkeluar daripada asya' ini. Dia mesti berada di dalam salah satu daripada keempat-empat ini. Jadi di sini, dalam dunia yang nyata ini, kita memahami di sana ada zat dan ada sifat. Dia tak lepas. Ya. Segala asya' ini imma dia itu zat wa imma dia itu sifat. Bila dia itu zat, maka dia confirm dia itu maujudat. Yang ini dia berada pada level yang pertama, paling tinggi, kuat. Kemudian sifat. Sifat ini dia ada banyak. Ada kala dia maujudat. Ya. Ada kala dia maujudat. Ada kala dia berada di level ahwal. Ada kala dia berada di level amrun i'tibari. Ada kala dia berada di level makdumat. Syuf. Sekarang kita membahaskan tentang jika zat Allah Ta'ala itu dia itu sifat. Tengok ini zat dia paling tinggi, level pertama. Ini kedua. Ini ketiga. Ini keempat, last. Zat dia boleh bersifat dengan sifat-sifat ini. Imma sifat itu maujudat ataupun daripada ahwal, daripada umur i'tibariyah dan ini makdum. Makdum ni zero, dia tak ada. Ini kita takdir saja. Makdumat ini hanya takdiri saja. Baik. Kemudian sifat. Jadi kalau zat, dia mesti perkara yang di bawah dia ini yang boleh menumpang kepada, berdiri kepada zat. Kalau sifat ini, dia mesti perkara yang di bawah dia tumpang kepada dia. Gitu. Syuf. Sekarang ini, sifat ma'ani. Dia ini pada level ini. Dia mawujudat. Ya. Jadi sifat Allah Ta'ala ni dia ada 4 bahagian. Wa imma dia mawujudat, wa imma dia ahwal, wa imma dia itu umurun i'tibariyah, wa imma dia itu makdumat. Baik. Sekarang sifat ma'ani, ya, salah satu daripada pembahagian daripada 4 bahagian sifat Allah, iaitu sifat ma'ani. Itu level yang paling tinggi. Jadi dia, sifat ma'ani, dia tak boleh bersifat dengan dia juga, iaitu sifat yang selevel dengan dia. Tetapi dia kena, tadi saya sebut, yang lebih bawah daripada dia boleh bersifat dengan dia. Kita ambil satu sifat, seperti sifat kudrah, daripada sifat ma'ani. Kudrah, boleh tak sifat ilmu, kudrah bersifat dengan ilmu? Tak boleh. Kenapa? Kerana ilmu juga adalah sifat pada martabat yang sama. Tetapi kalau kidam, baqa', boleh tak? Boleh. Ini boleh bersifat kepada kudrah. Jadi kudrah bersifat dengan kidam, harus. Kudrah bersifat dengan baqa', harus. Kenapa? Kerana kidam dan baqa' di bawah daripada martabat ini. Boleh?
Sebab apa? Sebab perbahasan lepas ni antum kena faham ni. Faham ni, insya-Allah boleh faham lepas ni. Kalau tak faham ni, zero. Baik. Macam mana? Sifat dengan sifat? Kudrat tak boleh. Kenapa? Kerana ilmu mawjudat daripada martabat yang sama. Adapun kidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, wujud, wahdaniyah, dia boleh bersifat kepada kudrah. Maknanya kudrah itu bersifat dengan kidam. Kudrah bersifat dengan baqa. Kudrah bersifat dengan wujud. Gitu. Kenapa? Kerana sifat-sifat seperti wujud, kidam, baqa itu di bawah daripada martabat sifat kudrah. Jelas? Ya. Itulah maksud dia. Ya. Jadi kita jangan faham kudrah maknanya dia kidam lain. Tak. Jadi kalau kita kata zat Allah Ta'ala bersifat dengan kudrah. Okey? Faham dia satu? Faham. Okey, kudrah yang ada pada zat Allah Ta'ala, dia bersifat dengan kidam. Satu, zat Allah bersifat dengan kidam. Yang kedua, kudrah Allah bersifat dengan kidam. Berbeza. Satu sifat kidam bagi zat, satu lagi sifat kidam bagi sifat kudrah. Boleh? Jayid. Okey. Wa dalil istihalah. ودليل استحالة اتصاف الصفة بالصفات الوجودية ولوازمها. Dan bermula dalil mustahilnya bersifat-sifat itu kepada dengan sifat wujudiyah dan lawazimnya kepada sifat wujudiyah. Anna sifata لو قبلت أن تقوم بها الصفات الوجودية كما تقوم بالذات. Sifat, bahwasanya sifat kalau dia itu menerima antaquma biha sifatul wujudiyah, bahawa sifat itu dia menerima untuk bersifat dengan sifat wujudiyah, kama taqumu bizzat, sebagaimana sifat berdiri kepada zat, lazima alla ta'arra anha kadzawat, lazim bahawa dia itu, iaitu sifat, dia itu bahawa dia itu tidak ta'arra. Ta'arra tu apa? Sunyi. Bahawa dia itu tak sunyi dari apa? Daripada sifat wujudiyah. Daripada lazimlah bahawa sifat itu dia tidak boleh sunyi daripada sifat-sifat wujudiyah kadzawati, sebagaimana zawat dia tidak boleh kosong daripada sifat. Ya. Izil qabul nafsiyun la yatakhallafu. Kerana qabul, makna qabul sifat, kita kata tadi apa? Kan kita kata law qabilat, tengok, law qabilat an taquma biha. Kita kata kalau sifat itu dia menerima untuk bersifat dengan sifat-sifat wujudiyah. Sekarang ni qabulus sifat, menerima sifat itu kepada sifat-sifat wujudiyah, sifat qabul itu nafsi. Apa maksud nafsi? Iaitu diri dia itu. Maknanya sifat qabul itu tak boleh berpisah sama sekali daripada sifat tersebut. Sifat yang bersifat dengan qabul sifat wujudiyah, qabuluhu li sifatil wujudiyah la yanfakku anha, tak boleh berpisah sama sekali daripada sifat itu. Qabul, ya, sifat qabul.
Atau dia kata izil qabul nafsiyun la yatakhallaf. Dia tak boleh sama sekali infikak daripada sifat tersebut. Wadzalika yastalzimu Istana syuai. Ya. Tengok ta'liq nombor 1. Syekh Nizar Hamadi. Wa huwa isyaratun ila al-qa'idah al-ma'lumah. Huwa isyaratu ila al-qa'idah al-ma'lumah indal mutakallimin. Di sini dia adalah isyarat kepada kaedah maklumah indal mutakallimin min anna al-qabila lisyai'i la yakhlu anhu aw an diddihi aw an mislihi. Bahawasanya sesuatu yang menerima bagi sesuatu, dia tak boleh kekosong daripada sesuatu itu. Macam mana? Pen dia qabil untuk menerima warna biru. Dia qabil untuk menerima warna biru. Dapat tak ni? Apabila dia qabil untuk menerima warna biru, untuk berwarna dengan warna biru, maka dia tak boleh kosong daripada warna biru. Kalau dia kosong daripada warna biru, dia mesti bersifat dengan did kepada biru, iaitu tak biru. Apa dia? Mungkin dia putih, mungkin dia hijau, mungkin dia kuning, mungkin dia hitam. An diddihi au an mislihi, ataupun seumpamanya. Wahia mu'taridatun bi anna la nuslimu man al-khulu. Iaitu kita tidak menerima man al-khulu, iaitu tertegahnya khulu. Tengok, la nusallim wahya mu'taradah ataupun mu'taridah bi anna la nusallim man al-khulu, bahawasanya kita tidak menerima tertegahnya khulu. Maknanya khulunya sesuatu yang qabil li syai' itu daripada syai' ataupun didda ataupun mithli bidalilil ma' wal hawa khaliyani anil alwani kulliha, dengan dalil air, angin, dia itu khalian, dia itu kosong daripada alwan. Syaf, tengok air ni. Air ni dia menerima tak untuk berwarna dengan kuning? Menerima ni. Okey. Sekarang ini kita kata tadi, tengok kaedah kita. Annal qabil li syai' la yakhlu anhu aw an diddihi aw an mislihi. Okay. Sekarang ini kita kata tadi, dia tak boleh kosong sama ada kalau dia itu menerima kuning, maka dia tak boleh kosong sama ada daripada kuning ataupun did kepada kuning ataupun mith kepada kuning. Jayid. Bukankah air dia itu boleh kosong daripada alwan? Sekarang ni dia warna apa ni? Ni bukan putih. Kalau putih warna susu. Ini jernih, dia kosong, dia tak ada air, dia tak ada warna. Jernih bukan warna. Jayid. Saya minum sikit. Fal-aula fi bayan istihalati ittisaf sifat bisifat. Maka yang aula pada menyatakan mustahilnya sifat bersifat dengan sifat ai qiyamul ma'na bil ma'na. Qiyamul ma'na bil ma'na, iaitu qiyamu sifatil wujudiyah bi sifatil wujudiyah. Gitu. Annahu law qama al ma'na bil ma'na, bahwasanya kalau berdirinya makna dengan makna iaitu sifat wujudiyah kepada makna iaitu sifat wujudiyah, imma an yakuna diddan aw mathalan aw khilafan aw mithlan aw khilafan. Jadi kalau berdirinya makna kepada makna, imma an yakuna diddan, sama ada dia itu adalah did satu, aw mithlan iaitu seumpama, ataupun khilafan iaitu bersalahan dengannya. Wal aqsam kulluha batilah. Dan pembahagian seperti itu semuanya batil. Kenapa? Tengok amal awal. Amal awalu fali'anna diddaini mutanafiyani li anfusihim. Kerana yang pertama, tengok, yakni imma an yakuna diddan, itu yang pertama. Amal awal, itu yang pertama, iaitu an yakuna diddan. Dapat?
ammal awal fali anna diddaini, kerana bahawasanya dua yang did, ya. Ini kita buat takdir. Kalau sifat wujudi, dia itu berdiri kepada sifat wujudi, macam mana? Tengok. Kita andaikan tisu ini adalah warna putih. Ya. Kita andaikan dia warna putih. Sekarang ini, kalau warna putih berdiri sekali, kalau berdiri kepada dia, iaitu menumpang kepada putih ini, bayangkan dia putih, ya, jangan bayangkan dia zat, ya, nanti tak jadi nanti. Jangan nampak ini zat tisu, tak, ini putih, ya. Putih ini kalau berdiri kepada dia, dia putih, iaitu apa? Tak putih. Boleh jadi kuning, boleh jadi hitam, boleh jadi biru dan sebagainya. Kalau berdiri kepada dia, did kepada putih, nanti dia kata apa? Fali annad diddaini mutanafiyani. Dua did, kalau dia, macam mana dia kata? Kalau dia bersekali, maka dia mutanafian, dia tak boleh, dia tak boleh sekali. Maknanya dia bernafian antara satu sama lain. Li anfusihima faqiyamu ahadihima bil akhar yujibu aksa hukmihi. Maka berdirinya salah satu daripada keduanya itu kepada yang satu lagi, iaitu putih berdiri kepada tak putih, ataupun tak putih berdiri kepada putih, itu mewajibkan akas hukum dia. Ya. Jahit. Fayakunul ilmu jahlan. Seumpama dia apa? Seperti ilmu bersifat dengan did kepada ilmu jahil. Oh, kalau macam tu, did dengan jahil duduk sekali, mutanafian, tak boleh. Wal qudrah ajzan wal iradatu karahatan wa huwa muhal, itu mustahil. Wadih. Wa amma tsani fali annahu, aywa, fali annahu yalzimu, wa amma tsani yang mana, iaitu au mithlan, ataupun seumpama syai. Wa amma tsani fali annahu yalzamu minhu ay yakuna al-ilmu 'aliman wal qudratu qadiratan wal hayatu hayatan wal bayadu abyadan wa dhalika muhalun wa fihi ijtima'ul mithlain. Tengok, putih berdiri kepada dia putih lagi, apa faedah? Ijtima'ul mithlain. Tadi ya, seperti berdirinya ilmu kepada ilmu, ilmu berdiri kepada apa? Qudrah berdiri kepada qudrah, hayat berdiri kepada hayat. Wa dhalika muhalun wa fihi ijtima'ul mithlain wa fihi takhsis وفي التخصيص من غير مخصص لأن المثلين متساويان في الحقيقة. Dan padanya itu ada taksis min ghairi mukhassisin, tanpa ada mukhassis, li'anna al-mithlaini mutasawiyan fil haqiqah, kerana dua yang serupa itu mutasawiyan fil haqiqah, dia sama-sama. Falaysa kaunu ahadihima mahallan wal akhar halan bi aula min al-akas. Maknanya kalau putih berdiri kepada putih, padahal putih dan putih itu adalah mutasawian, kita tak boleh kata ini putih ini mahal kepada putih satu lagi, dan kita tak boleh kata putih satu lagi itu adalah hal kepada putih satu lagi. Kenapa? Kerana dua mutasawian. Mutasawian, dia jikalau dia tidak ada mukhassis tapi kita taksiskan dia, jadi tarjih biduni murajjih. Jadi lalu dia kata falaisa kaunu ahadihima mahallan wal akhar halan. Mahal maknanya tempat, halan yang duduk pada dia, hal itu, ya, mahal iaitu yang menerima untuk ditempati. Wa amma thalis fali anna nisbatal mukhalafati nisbatun wahidah. Adapun yang ketiga itu kerana nisbah mukhalafah itu nisbah yang satu. Falaqtisasa li ba'diha duna ba'd fayalzamu umumul jawazi fi kulli mukhalif. Ya, maka apa?
lazimlah oleh umumnya jawaz pada setiap daripada mukhalif. Fayaqumus sawad bil harakah wal ilmu bil bayat wa ghairu dhalik mimma yu'lam butlanuhu. Daripada yang diketahui dah butlannya. Wa idza tabayyana butlanu qiyam bil ma'na bil ma'na lazima butlanu qiyam, jika batallah qiyamnya makna kepada makna, iaitu sifat wujudiyah kepada sifat wujudiyah, itu akan melazimi batalnya berdiri hukumnya kepada makna. Maknanya bila dia sebut batal berdiri qiyami hukmihi, batalnya berdiri sifat maknawiyah, itu istilah dalam kalam, ya. Maknanya ma'ani dia dihukum, ya, dia dihukum kerana dia mulazamah dengan hukum dia. Apa hukum dia? Sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ini kalau makna dengan makna pun batal, maka berdiri maknawiyah kepada makna batal juga. Itu dia. Butlanu qiyami hukmihi bima'nan wala kadzalika al-halin nafsiyah idh laysat mu'allalatan bi amrin zaidin 'ala dzat. Begitu juga hal nafsiyah, ya, kerana hal nafsiyah itu seperti al-wujud, ya, idh laysat mu'allalatan, kerana dia itu laysat mu'allalatan, kan kita belajar dah, tak apalah. Dia itu laysat mu'allalatan bi'illatin, ya, dia berbeza dengan maknawiyah, dia itu mu'allalatun bi'illatin, ya. Okey, terus kau apa dah ni? Sikit lagi. وذلك يستلزم دخول ما لا نهاية له في الوجود. وذلك يستلزم دخول ما لا نهاية له في الوجود. Itu akan melazimi masuknya barang yang tidak ada kesudahan di dalam wujud. Lianna sifatul qa'imah. لأن الصفة القائمة بالصفة على هذا التقدير يلزم أن تكون هي أيضا قابلة للصفة كالأولى. Kerana sifat yang berdiri bisifati ala hadha takdir yalzam an takuna hiya aidan qabilatan lisifati kal ula. Maknanya kalau kita kata sifat dia menerima untuk bersifat dengan sifat wujudiyah, yang mana sifat menerima untuk bersifat dengan sifat wujudiyah itu adalah sifat nafsiyah, nescaya sifat wujudiyah yang menumpang kepada sifat itu dia juga akan qabul untuk menerima sifat wujudiyah yang lain, sehinggalah mala nihayata lahu. Ada rakaman kan? Tengok. Macam ni. Tadi. Okey, ini warna putih. Warna putih ini dia menerima untuk bersifat dengan sifat wujudi. Okey. Iaitu kita ambil contoh. Sifat hitam dia nak masuk kepada sifat putih. Ya. Okey. Sifat hitam yang dia itu hal dan sifat putih itu mahal. Maknanya dia itu ditempati. Hal iaitu dia menempati. Okey, hitam menempati kepada putih. Bukankah hitam itu wujudiyah? Jayid. Bila sifat hitam itu dia itu wujudiyah, maka nanti dia juga akan menerima untuk bersifat sebagaimana yang putih tadi menerima untuk bersifat. Okey, sekarang kita takdir lagi. Hitam tadi yang menumpang kepada putih, dia qabil untuk bersifat dengan sifat yang lain, iaitu sifat wujudiyah. Contohnya, kita ambil kuning. Kuning tumpang kepada hitam. Okey, nanti kuning dia nak bersifat lagi, dia qabil sebagaimana yang pertama pun qabil. Ini bukan qabil dan habil, ya. Qabil. Okey, terus. Itu dia mala nihayata lahu. Fayalzamu alla ta'arra anis sifati. Maka lazimlah bahawa dia itu tak sunyi daripada sifat. Thumma nanqulul kalama ila sifatil qa'imati biha. Kemudian kita pindahkan kalam kepada sifat yang berdiri dengannya itu.
iaitu sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga, sifat keempat, fayalzamu fiha aidan ma lazima fima qablaha wa hakadha ila ma la nihayata lahu. Jayid. Dan ini akan membawa kepada tasalsul wa tasalsul muhalun. Wa amma ghina'uhu jalla wa ala anil mukhassisi. Okey, sekarang kita masuk kepada yang kedua. Yang tadi kita istidlal bahawasanya Allah Ta'ala itu ghaniyun anil mahal. Sekarang Allah itu ghani anil mukhassis. Okey, apa dalil dia? Anil mukhassis wa huwal fa'ilul mujidu. Iaitu Allah itu adalah mukhassis, yang menciptakan, yang mengadakan. Fali'annahu tabaraka wa ta'ala wajibul wujud. Kerana Allah Ta'ala itu adalah wajibul wujud, fala yutasawwaru fil aqli adamuhu fil azal. Maka tidak digambarkan pada akal akan keadaannya fil azal. Kerana perkara yang wajibul wujud itu tidak menerima tiada sama sekali. Kerana liwujubi kidamihi, kerana wajib kidamnya. Dan apa dia kaedah sebut, kullu ma thabata kidamuhu istahala adamuhu. Kullu ma thabata kidamuhu istahala adamuhu. Setiap perkara yang sabit oleh kidamnya, mustahil adamnya. Lepas tu dia kata, la yutasawwaru fil aqli adamuhu fil azal liwujubi kidamihi wala fima la yazal liwujubi baqaihi. Dan tidak juga Allah Ta'ala itu menerima untuk fana, kerana dia itu wajib baqa. Idh law qabila, إذ لو قبل جل وعلا العدم أزلا وأبدا لازم أن يكون جائز الوجود. Kerana kalau Allah Ta'ala itu dia menerima ketiadaan pada waktu azali dan abadi, iaitu akan datang mustakbal, lazima an yakuna jaizal wujud. Nescaya dia itu harus untuk ada dan harus untuk tiada. Wa kullu jaizal wujud fa huwa muftakhirun ila fa'ilin mujidin yukhassisuhu bil wujudi badalan 'anil 'adam. Dan lazima an yakuna jaizal wujud wa kullu jaizal wujud fa huwa muftakirun ila fa'ilin mujidin. Maka setiap yang jaiz wujud itu, dia itu berhajat kepada fa'il yang mengadakannya, yang mengkhususkan dia, iaitu fa'il itu mengkhususkan akan jaizul wujud tadi tu bil wujud. Kerana dia itu jaizul wujud. Jadi bila dia jaizul wujud, dia itu qabil untuk wujud ataupun adam, maka dia berhajat kepada mukhassis untuk menentukan imma dia itu wujud wa imma dia itu adam. Badalan anil adam. وإذا لزم على هذا التقدير افتقار موجد العوالم إلى فاعل. Apabila lazimlah atas takdir ini oleh berhajatnya mujidil awalim ilal fa'il, oleh berhajatnya yang mengadakan alam itu kepada fa'il. Ini sebab apa? Sebab kita takdirkan dia itu jaizul wujud. Bila dia itu, maknanya yang menjadikan alam ini, kalau dia itu jaizul wujud, maka dia itu asalnya qabil untuk wujud dan adam. Okey, perkara yang qabil untuk wujud dan adam, dia itu berhajat kepada mukhassis untuk menentukan dia itu wujud. Jayid. Sekarang ini tengok, bila mana kita kata ala hadha takdir iftiqaru mujidil awalim ila fa'il, lazima iftiqaru fa'ilihi aidan ila fa'il. Maka nanti melazimi yang menjadikan dia itu juga berhajat kepada fa'il yang lagi akan datang, berhajat kepada lagi fa'il akan datang. Begitu seterusnya. Lazima iftiqaru fa'ilihi aidan ila fa'ilin. Aywa. Litamathulihima fil uluhiyyah. Kerana bersamaannya keduanya itu, iaitu fa'il dengan mujidil alam itu, litamathulihima, kerana bersamaan keduanya itu fil uluhiyah. Ya. Dalam kaedah dia sebut apa? Ma thabata lil amri thabata limathilihi. Ma thabata lil amri thabata limathilihi.
barang yang sabit bagi sesuatu perkara itu sabit pada mathil dia, iaitu yang seumpama dengan dia. Kalau Allah, iaitu mujid kepada alam ini, menerima untuk berhajat kepada fa'il, maka fa'ilnya itu juga berhajat kepada fa'il lain, sebagaimana mujidil alam. Ya. Kerana apa? Litamathulihima, itu ta'lil dia fil uluhiyah. Thumma kadzalika abadan. ثم كذلك أبدا فإن انحصر عدد الفاعلين لزم الدور. Kalau terhad kepada beberapa fa'il sahaja, maka lazim ad-daur. Macam mana? وإن لم ينحصر. Sekejap. Alam ini siapa jadikan? Allah. Allah siapa jadikan? Tuhan A. Tuhan A siapa jadikan? Tuhan B. Kemudian kita inhisarkan fa'il ini sampai kepada Tuhan B sahaja. Kemudian siapa jadikan Tuhan B? Patah balik. Alam jadikan Tuhan B. Itu maksud inhisar adadul fa'ilin, maka dia akan membawa kepada daur. Pusing balik. Ya. Nampak tak? Kita nampak. Wa illam yanhasir. Wa illam yanhasir al-adadu lazim at-tasalsul. Wa kilahuma mustahilun. Kalau kita tidak menterhadkan bilangan Tuhan itu, fa'il itu terus berjalan, maka dia akan membawa kepada tasalsul, kerana tasalsul itu adalah rantaian yang la nihayata lahu fil madhi. Dan kedua itu adalah mustahil. Daur dan tasalsul adalah muhalun. Cuma di sini tak dijelaskan kenapa mustahilnya daur dan tasalsul. Nanti insya-Allah. Sebenarnya kita dah bahas dalam tahqiqul maqam. Cuma nanti kita akan naik mustawa lagi. InsyaAllah. Kerana ini muqaddimah, dia bukan tempat dia. Ya. Wa aidan, law kana al-ilahu jaizan muftakhiran ila al-fa'il. Dan juga kalaulah Tuhan itu harus menerima berhajat kepada fa'il, lazima hudusuhu wa 'ajzuhu kasairil hawadith. Ini saya lazimlah dia itu baharu dan lemah sebagaimana hawadith yang lain. Wa dhalika yubtilul uluhiyyah. Dan itu akan membatalkan uluhiyahnya. Aywa. ويلزم أيضا على هذا التقدير التمانع بينه وبين فاعله. Dan lazim juga di atas takdir ini berlakunya tamanuk di antaranya dan di antara mujidil alam dan juga fa'il kepada mujidil alam. Iz kullu wahidin minhuma yajib lahu min umumil qudrati wal iradati ma wajaba li sahibihi. Kerana setiap satu daripada keduanya itu wajib baginya itu umum qudrah dan iradat ma wajaba li sahibihi. Sebagaimana tadi kita kata ma sabata lil amri sabata li mathilihi. Kalau kita kata Tuhan yang pertama, itu dia itu umum ta'alluq qudrahnya. Apa maksud umum ta'alluq qudrah? Iaitu qudrah Allah, qudrah Tuhan A, dia meratai kepada seluruh makhluk. Begitu juga Tuhan B yang menjadikan Tuhan A, kerana sama-sama Tuhan, maka dia juga mempunyai kuasa. Kudrahnya itu meratai kepada seluruh makhluk. Itu maksud umum ta'alluq kudrah wal iradah. Maka bila berlaku dua-dua umum ta'alluq kudrah, akan berlaku tamanuk. Tuhan A kata, aku tak nak jadikan bumi. Tuhan B kata, aku nak jadikan bumi. Tuhan A kata, aku tak nak jadikan langit. Tuhan B kata, aku nak jadikan. Ya. Ada berlaku tamanuk, maka tamanuk di sini mustahil. Mustahil aklan. Wa yalzamu aidan ala hadha takdir at-tahakkum wa tarjihu bila murajjih. Dan lazim juga di atas takdir ini bahawa tahakkum dan tarjih. Tahakkum wa tarjih bila murajjih. Tahakkum itu ialah tarjih bila murajjih. Jadi ataf di situ ialah ataf taraduf. Idh laisa taqdiru ahadil ilahaini maf'ulan li sahibihi bi aula min taqdirihi fa'ilan lahu. Kerana tidak boleh takdir kepada salah satu daripada dua Tuhan itu, dia itu menjadi maf'ul kepada sahib yang satu lagi. Tak boleh lah. Macam mana? Sebab sama-sama Tuhan. Kita tak boleh kata Tuhan A jadikan Tuhan B dan Tuhan B menjadikan Tuhan A. Kerana apa? Kerana sama-sama Tuhan. Kalau kita katakan juga seperti itu, maka berlaku tarjih bila murajjih. Siapa yang merajihkan A menjadikan B? Siapa yang merajihkan B jadikan A? Wa bihadzal ladzi
وبهذا الدليل الذي اتضح لك من وجوب غنى مولانا تبارك وتعالى عن المخصص. Dan dengan ini jelaslah bagi engkau daripada bahawasanya wajib Allah Ta'ala itu terkaya daripada mukhassis. Itu dia. Ya, setelah dijelaskan jalur-jalur kemustahilan pada akal, ya, perkara-perkara kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku kalau kita takdirkan Allah Ta'ala itu mempunyai pencipta yang lain, dan pencipta mempunyai pencipta lain seterusnya, maka akan berlaku beberapa perkara yang mustahil aklan, maka itu telah jelas bagi kita. Baik, yattadihu laka, yattadihu istihalatu qawlihi ta'ala min jinsil ajramil mutahayyizah. Maka jelaslah bagi engkau bahawasanya mustahil Allah Ta'ala itu daripada jenis ajram al-mutahayyizah, liwujubil hulusi di jami'iha, kerana wajib baharu li jami'iha, iaitu li jami'il ajram al-mutahayyizah, itu kan semua baharu. Wahtiyajiha ila mukhassisin yukhassisuha bil wujudi badalan anil adami, dan berhajatnya ajram itu kepada mukhassis yang mengkhususkannya dengan wujud badalan anil adam. Wal miqdaril wabil miqdaril makhsusi biha badalan an ghairihi wabil makan. Dan dengan bil miqdar al makhsus, dan juga menentukan dengan miqdar yang tertentu. Badalan an ghairihi, maknanya kalau Allah nak tentukan ini 5 cm, maka Allah tak tentukan dia itu 3 cm ataupun 2 cm ataupun 10 cm, kerana dia ini untuk menerima 10 cm, 8 cm, 7 cm, tapi Allah tentukan dia 5 cm. Allah tak nak tentukan miqdar yang lain. Wabil makanil makhsus, dan tempat yang khusus. Sekarang dia berada di sini, dia tak berada di sini, dia tak berada di sini, dia tak berada di sini, tapi Allah tentukan dia berada di sini. Wazamanil makhsus, iaitu pada ketika dia berada di sini, pada waktu ini dia di sini. Allah tidak tentukan ketika waktu yang lain dia berada di sini. Wasifatil makhsusah, iaitu sifat yang makhsusah, iaitu Allah tentukan dia warna putih, Allah tak tentukan dia warna biru, Allah tak tentukan dia warna hitam, Allah tak tentukan dia warna kuning. Wal jihatil makhsus, iaitu Allah menentukan dia berada di atas meja, dia berada di depan saya, dia berada di depan antum. Badalan an muqabilatiha, iaitu ganti daripada muqabilnya. Muqabil kepada apa? Jihah, zaman, makan, sifat, dan seterusnya. Wabihadha aidan ta'rifu tanazzuhahu ta'ala an khawasil ajrami min al-maqadiri wal azminati wal amkinati wal a'radi mutaghayyirati wal jihad. Maka engkau mengetahui sekarang ini bahawasanya sucinya Allah Ta'ala itu daripada khawasil ajram, daripada maqadir, azminah. Ini kan perkara-perkara yang khusus kepada ajram, iaitu kita lah, kita ini jirim. Azminah kita ni diliputi oleh masa, tempat, dan kita ini menerima a'rad yang sentiasa berubah-ubah, kejap bergerak, kejap diam, kejap bergerak, kejap diam, kejap berlari, kejap melompat, kejap tidur. Wal jihah falam mithla lahu tabaraka wa ta'ala fil wujudil khariji, maka tidak ada misal bagi Allah Ta'ala itu pada wujud yang khariji, itu wujud yang ini, wujud khariji, reality. Wala fit taqdiril aqli walal wahmi walal khayali. Jadi iftiqarul a'rad ila ma taqumu bihi. Boleh jam 10 lah. Tak boleh ni. Tak boleh. Saya bukan apa, saya bab maujudat ni, mungkinat dan seterusnya lepas ini, saya memang saya nak detailkan lagi sebab ini penting. Dia berbeza dengan usul kufur wal bid'ah, syirik, asbabus syirik, semua tu itu tak berapa. Tapi di sini bahagian ni penting. Jadi kita tak laju sangat di sini. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada pengajian akan datang. Iftiqarul a'rad ila ma taqumu bihi. Lagi akan datang, wabillahi taufiq wal hidayah.
wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.